Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita malam, pembinaan lapangan terbang baharu di daerah lawas akan dilaksanakan secara berperingkat menurut Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan. Katanya beberapa proses seperti pemindahan kubur dan pengambilan tanah juga perlu dilakukan untuk melaksanakan projek ini. Menurut beliau, peringkat pertama melibatkan kerja-kerja tanah dan jalan-raya akan dilaksanakan pada tahun ini dan selepas itu akan diteruskan sehingga lengkap pembinaan tersebut. Tambahnya, kerja-kerja pengambilan tanah telah dilakukan dan pampasan telah diberikan kepada mereka yang berkenaan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis tahlil dan doa selamat sempena pemindahan kubur Kampung Siang-Siang Laut di Masjid Qaryatus Salihin, Kampung Panggi, Jalan Terusan Lawas pada Jumaat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari itu menambah, semua proses ini akan diteruskan untuk kemudahan penduduk di daerah lawas dan beliau mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberi kerjasama. Dalam pada itu, Dato' Amar Wang Tengah turut berkesempatan menunaikan solat maghrib berjemaah, bacaan tahlil, solat isyak berjemaah dan diakhiri dengan jamuan bersama penduduk tempatan yang hadir. Seterusnya di Matu, penduduk Kampung Tian Matu kini boleh menarik nafas lega selepas jalan baru di belakang Kampung Tian telah siap sepenuhnya. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Diranja Dr. Juanda Jaya berkata, apa yang lebih menggembirakan, jalan tersebut siap 7 bulan lebih awal dari jadual. Jalan di belakang Kampung Tian, 5 perkampungan di sini telah siap sepenuhnya ahead schedule 7 bulan lebih awal daripada jangkaan ia disiapkan. Ya, alhamdulillah, bukannya sebelum raya Aidilfitri siap, sebelum raya Cina sudah siap, ya. Tahniah JKR. Ya, tahniah tim JKR yang mantap dan tim pejabat daerah Matu lah ada sekali, ya. Beliau berkata demikian sempena lawatan kerja ke projek siap tersebut pada Jumaat. Adun Jemoreng itu menambah, jalan raya sepanjang 1.736 km dengan kos RM11.888 juta ini akan memanfaatkan penduduk kampung dengan pelbagai kemudahan. Sekarang dengan siapnya jalan di belakang Kampung Tian ini, ya, isu parkir akan dapat diselesaikan, isu perhubungan rakyat akan dapat diselesaikan. Di samping kawasan tanah mereka yang jadi kebun dan boleh untuk mereka buat kebun yang lebih baik, di samping untuk mereka mengadakan rumah-rumah baru, ya, di kawasan tanah sebelah sini, ya, akan dapat direalisasikan, ya. Sementara itu, penghulu Kampung Tian Abdul Rajak Spawi yang mewakili penduduk turut meluahkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Kerajaan Sarawak dan Adun Jemoreng atas keprihatinan merealisasikan impian penduduk untuk memiliki jalan penghubungan yang tidak pernah terfikir akan menjadi realiti seperti hari ini. Sejurus selepas itu, Datuk Dr. Juanda telah menyerahkan geran projek keceluan bandar MRP Dun Jemoreng melibatkan 12 jawatankuasa keselamatan dan kemajuan kampung JKKK dan sebuah kelab di kawasan Jemoreng. Penerima ialah JKKK Kampung Padang, JKKK Kampung Tengah, JKKK Kampung Kebuau, JKKK Kampung Baru, JKKK Kampung Masjid dan JKKK Kampung Tina di mana kesemuanya menerima RM10,000 yang telah diserahkan di Kampung Tian. Selain itu, penyerahan kedua telah dibuat di Dewan Kampung Jemoreng dengan penerima terdiri daripada JKKK Kampung Hulu Jemoreng, JKKK Kampung Hilir Jemoreng, JKKK Bawang Hilir, JKKK Sekaan Kecil dan Sokanjaya JKR yang menerima RM10,000 bagi setiap penerima. Manakala JKKK Kampung Dangan dan Sesko mendapat sebanyak RM5,000 dan JKKK Kampung Sok Matu pula mendapat sebanyak RM20,000. Ini membawa keseluruhan MRP yang diserahkan pada Jumaat di kawasan Jemoreng berjumlah sebanyak RM135,000. Dalam pada itu, Datuk Dr. Juanda yang juga Adun Jemoreng juga sempat mengadakan perbincangan pertapakan bagi tujuan syur kemesyuarat pertapakan bahagian bagi projek bina baru Dewan Serbaguna Kampung Jemoreng bersama Pegawai Jabatan Kerja Raya JKR bahagian muka.
Selepas majlis penyerahan MRP, Datuk Mursyid Diranja Dr. Juanda Jaya telah menyaksikan penyerahan projek siap gelanggang futsal di Kampung Sok Matu antara pihak JKR dan JKKK Kampung Sok Matu. Katanya penyediaan gelanggang futsal itu bukti Kerajaan Sarawak sentiasa berusaha memberikan kemudahan untuk penduduk beriadah dan bersukan. Justru beliau menyeru agar penduduk kampung agar menjaga kemudahan ini sebaik mungkin supaya lebih banyak aktiviti sehat dapat diteruskan oleh penduduk. Manakala di Terbedu, Kerajaan Sarawak komited dalam melaksanakan polisi kemasukan secara percuma di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA bermula pada tahun 2026. Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Dato' Dr. Anwar Rabai berkata, antara IPTA yang dikenal pasti adalah Universiti Swinburne, Universiti Teknologi Sarawak UTS, Sentech dan Kolej Universiti ICATS. Katanya kesemua institusi ini akan menyediakan pendidikan secara percuma khususnya untuk pelajar luar bandar dan pihak Kementerian Pendidikan Sarawak kini merangka perancangan bagi mencari kaedah atau formula untuk memperbaiki keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM pelajar luar bandar di negeri ini supaya dapat mengisi peluang pendidikan percuma di IPTA pada tahun 2026 nanti. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penangguhan Program Peratus Layak Sijil Serian PILAS 2.0 di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK TAI pada Jumaat. Selain itu, Datuk Dr. Anwar memberitahu Kerajaan Sarawak pada tahun ini menambah peruntukan skim voucher tuition kepada 15 juta ringgit berbanding 10 juta ringgit sebelum ini bagi pelajar tingkatan 3 hingga tingkatan 5. Justru beliau berharap dengan usaha dan pendekatan yang dipraktikkan itu akan mencapai matlamat pihak kementerian untuk melihat 120,000 pelajar SPM membajiri IPTA secara percuma pada tahun 2026. Di Lubuk Antu pula, projek klinik Lubuk Antu KKLA akan ditender semula pada Julai 2024 setelah notis tamat kontrak dikeluarkan kepada kontraktor lama pada 24 Julai 2023. Perkara tersebut telah diumumkan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukanisman Awang Sauni semasa program lawatan bergerak Timbalan Menteri Kesihatan ke Fasiliti Kesihatan Sarawak pada Khamis. Menurut beliau, projek ini dijangka siap sepenuhnya menjelang 2027 sekiranya tidak menghadapi apa-apa kesulitan sepanjang tempoh pelaksanaannya. Dalam pada itu, beliau memberitahu bahawa tujuan lawatan kerja kali ini adalah untuk mencari jalan penyelesaian untuk melihat dan menambah baik fasiliti di klinik Daif di Sarawak untuk menepasti tindakan seterusnya daripada pihak kementerian. Susulan daripada itu, beliau telah memaklumkan peruntukan sebanyak RM500,000 kepada klinik kesihatan Engkelili dan RM600,000 telah disalurkan kepada klinik kesihatan Naga Entalau untuk membina baru kedua-dua klinik tersebut. Beliau turut maklumkan bahawa klinik Nangga Patuh akan dinaik taraf dan klinik Nangga Stamang akan menggunakan sistem tenaga solar apabila siap dinaik taraf kelak. Beralih dengan perkembangan di Miri, Bazar Kongsi Miri yang menghimpunkan pelbagai persembahan kebudayaan termasuk tarian tradisional dan nyanyian oleh artis tempatan akan menjadi platform bagi mempamerkan kekayaan budaya dan perpaduan di negeri ini. Adun Pujud Adam Yisiu Sang berkata, program yang bakal berlangsung bermula 2 sehingga 9 Februari itu akan dirasmikan oleh Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Menurutnya, penganjuran bazar berkenaan juga bagi memartabatkan dan meraihkan warisan budaya Sarawak. The goals of the event include promoting cultural awareness by creating an engaging environment that allows future generations to understand and appreciate the diversity of the cultural dances. It aims to provide a platform for Sarawak from different ethnic backgrounds to unite, foster a sense of shared identity and understanding. Bercakap dalam sidang media Bazar Kongsi Miri 2024 pada Jumaat, Datuk Bandaraya Miri itu menambah sebanyak 40% daripada 330 gerai yang disediakan akan ditawarkan kepada rakan niaga Bumiputra sebagai salah satu komitmen untuk menggalakkan keharmonian kaum serta berkongsi peluang pendapatan bersama. This initiative not only supports inclusivity
but also enriches the Chinese bazaar experience for the public by offering a diverse array of food options, reflecting the various culinary traditions of our community. Difahamkan pelbagai acara istimewa telah dijadualkan sepanjang program berlangsung, termasuk larian Tahun Baru Cina 20.0 2024, pertandingan Ratu Cheongsam dan peraduan gerai terbaik 30.0 yang menawarkan ganjaran wang tunai serta sijil penyertaan. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media Shortcast, masuk podcast sarawak.gov.my dan Lukas Channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan VC Premier 2030 Bandar Pintar Sarawak. #Saluran Informasi Rakyat, salam Lukas. VC Premier 2030 Bandaraya Pintar Sarawak. Sarawak sedang membangunkan pelan induk bandar pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi. Pelan induk bandar pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan Ibu Negeri Sarawak pada masa hadapan. Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Perbandaran Miri dan Sarawak Information System Sdn Bhd Sains. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital, bandar selamat dan taman selamat, perparitan pintar, bas pintar, trak pintar, aplikasi bandar pintar, Miri Cares, pelancongan Miri, Electronic Local Authority 2 ELA2 dan pusat kawalan. Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi Indeks Bangunan Hijau GBI, antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak UTS di Sibu dan bangunan Dewan Bandaraya Miri. Pusat Operasi Bersepadu Sarawak SIOC merupakan komponen penting di dalam perancangan Bandar Pintar Sarawak dan saling boleh kendali serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dari VC Yang Amat Berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintu Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat Kawalan Bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan Bandar Pintar. VC Premier Sarawak Maju 2030.